Okey, Datuk, bagi kebanyakan kaum bukan Melayu, bukan Islam, mereka mempunyai satu persepsi negatif terhadap pimpinan PAS Kelantan bahawa kerajaan PAS ni kurang mementingkan ekonomi, peluang kerja dan hal-hal berkaitan dengan pembangunan dan juga ekonomi. Jadi pandangan PAS hanya mementingkan ajaran Islam dan dunia akhirat, sedangkan duniawi ni seolah-olah diabaikan oleh PAS. Apakah pandangan Datuk? Dia sebenarnya pandangan itu salah. Pandangan itu silap. Kami memerintah Kelantan sejak tahun 90 sampai hari ini, kami sentiasa merancang bagaimana membangunkan Kelantan. Tetapi oleh kerana tekanan-tekanan politik dan kemampuan keuangan yang terhad, kita berlawan dengan Barisan Nasional ni lama. Jadi banyak projek-projek ditahan di Kelantan. Sebagai contohnya, satu-satu negeri di Malaysia yang tidak ada highway, Kelantan sah. Sekarang baru ada. Kita tak ada pelabuhan. Kita telah kemukakan ini setiap kali rancangan Malaysia. Kan Malaysia 5 tahun sekali ada rancangan. Ya. Kerajaan Kelantan melalui JKR telah mengemukakan perancangan lebuh raya pesisir pantai daripada Pahang sampai ke Tumpat. Kemudian kita cadangkan lebuh raya yang kita panggil ini CSR, Central Spine Road. Kita cadangkan pelabuhan. Tapi semua ini tidak diterima oleh Kerajaan Persekutuan. Setiap kali rancangan Malaysia 5 tahun ni kita kemukakan. Tapi bila tak ada peruntukan, tak ada keluar daripada Kerajaan Persekutuan, benda ni tak boleh jalan. Bukan kerana kami tidak merancang. Dan projek-projek besar seperti ini tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Tidak ada negeri di Malaysia ni yang buat sendiri. Semua dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi bila Kerajaan Persekutuan tak bagi peruntukan, macam mana you nak buat? Itu isu. Jadi orang tak faham. Orang ingat kita tidak peduli. Sedangkan kita kemukakan perancangan-perancangan. Sekarang inilah sejak bila kita duduk dalam kerajaan, melalui Kerajaan Perikatan Nasional ini, barulah projek-projek besar ni turun ke Kelantan. Tapi nak cover 30 tahun ketinggalan itu, dalam masa setahun, 2 tahun memang tak sempat. Sebab tu kena beri masa yang lebih lama, supaya kita ni kekal di Putrajaya, lebih lama lagi, supaya kita boleh catch up. Ada pembangunan di Kelantan. Ada pembangunan di Kelantan. Okey. Jadi isu ni yang banyak orang tak faham. Jadi orang ingat, bila PAS merintah, ulama merintah ni, dia tak peduli tentang pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan kalau tengok contohnya, bila kita merintah ni, Gua Musa menjadi satu bandar yang hebat sekarang ni. Masa Barisan Nasional dulu, Gua Musa ni ketinggalan. Tapi bila kita ambil alih, tahun 90, Gua Musa ni sekarang menjadi antara bandar yang besar di Kelantan. Dan kedudukan dia yang strategik. Mungkin kuli ahli parlimen Gua Musa kot. Bukan dia buat. Dia sudah jadi ahli parlimen lama dah. Lama dah. Tapi pembangunan fizikal berlaku di Gua Musa ni setelah kita merintah. You boleh compare 12 tahun UMNO merintah dengan kita merintah ni different. Pembangunan fizikal dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cuma masalahnya maklumat-maklumat ini tidak sampai. Tidak sampai kepada masyarakat di Malaysia. Kerana halangan-halangan. Berita-berita ditahan, berita ditapis dan sebagainya. Dan pelabur yang nak masuk pun, saya terpaksa cerita sejarah ni. Waktu kita berlawan dengan Barisan Nasional, banyak pelabur-pelabur yang nak masuk di Kelantan ditahan. Terutama yang daripada luar negara, sebab dia mesti melalui ban negara. Jadi bila nak bagi tahu nak datang Kelantan, diblok. Dan pelabur yang ada di Kuala Lumpur, bila bunyi nak masuk Kelantan, pinjaman-pinjaman ditahan dan sebagainya. Jadi ini banyak orang tak tahu. Jadi ini menyebabkan kita ketinggalan. Bukan kerana kita tidak merancang. Sebab tu akhirnya masa Tok Guru tu kita buat keputusan nak buat lebuh raya sendiri. Lebuh raya sendiri. Lepas bila kita isytihar tu barulah Kerajaan Persekutuan luluskan projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Kerai. Kita minta tu berapa lama dah kita minta. Pelabuhan sampai hari ni pun tak berjalan. Jadi Datuk merupakan 4 penggal adun Panco, 2 penggal Exco dan Timbalan Menteri Besar 2 penggal. Jadi nampaknya PAS sudah memerintah lebih daripada 30 tahun. Tetapi pembangunan ekonomi Kelantan, walaupun Datuk tadi sudah jelaskan, nampaknya kurang maju dan kadar pengangguran yang agak tinggi. Dan ini merupakan persepsi negatif terhadap kerajaan PAS. Jadi apakah PAS ingin lakukan untuk membangun semula Kelantan? Macam saya sebut tadi, antara sebab kenapa pelabur tak datang di Kelantan selain pada tekanan politik, ialah pada waktu tu kita tak ada lebuh raya. Kita tidak ada pelabuhan. Accessibility tak ada. Jadi tak ada. Jadi macam mana orang nak melabur? Airport kita pun kecil. Tapi sekarang ni bila kita sudah bersama dengan Kerajaan Persekutuan, airport sudah diluluskan pembesarannya dan sekarang ni sudah berjalan projek. Kemudian lebuh raya CSR ni, Central Spine Road pun sudah bermula.
Sekarang ini sudah boleh guna sebahagian 10 km. Lepas tu kita dalam proses untuk membangunkan pelabuhan. Jadi insya-Allah bila benda ni berjalan, dengan sendiri pelabur akan datang. Sebab pelabur ni dia nak tengok infra. Itu isu dia. Sebab you tak akan pergi satu tempat yang tak ada infra. Jadi sekarang ni kita cuba meningkatkan infra melalui kedudukan kita dalam kerajaan persekutuan, yang saya percaya kalau projek-projek yang kita rancang ni berjalan dengan baik, insya-Allah pada masa akan datang pelabur akan ramai masuk ke Kelantan dan dengan sendiri membuka ruang perniagaan. Dan contoh baru ni kita dah luluskan projek, kita telah buat MOU dengan satu syarikat di Bursa Saham Next Green Global dengan jumlah pelaburan 2.23 bilion. Lepas tu yang air ni pun kerajaan pusat luluhkan lebih kurang 3 bilion projek yang baru. Lepas tu projek ECRL. Semua ini akan membuka ruang dan juga peluang pekerjaan kepada rakyat Kelantan, insya-Allah.